لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Maka nyatalah barang apa ilmu ibadah atau i'tiqad yang tiada muafakat dengan firman Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiada dengan ittifaq segala ulama ahli sunnah wal jamaah, maka iaitu bid'ah. Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia, pemberian daripada dia semata-mata masih memberikan kita keupayaan untuk boleh meneruskan kehidupan atas muka bumi ini. Alhamdulillah, diberi kita nikmat Islam. Alhamdulillah, sejak lahir lagi dibesarkan dalam masyarakat Islam, keluarga Islam. Allah Ta'ala telah mudahkan kita ikut hidup cara Islam, ikut suruhan dia, tinggal perintah dia lah, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kehalubaan terus nak belajar dan nak memahami perjalanan agama ni. Alhamdulillah, syukur dihidupkan hati sanubari kita untuk zikir ke dia, untuk ingat dia, kenal dia, cam dia, untuk terus nak belajar dan memahami perjalanan macam mana, tepat macam mana diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.
InsyaAllah kita nak manfaatkan pagi ni meneruskan perbincangan kita daripada kitab Syarah Usul Tahqiq. Kata musannif rahimahullah ta'ala, maka nyatalah barang apa ilmu ibadat ataupun i'tiqad yang tiada muafakat dengan firman Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiada dengan ittifaq segala ulama ahli sunnah wal jamaah di atas panduannya ijma' qiyas, maka iaitulah bid'ah. Jadi kita nak sambung pagi ni, nak meneruskan apa perbincangan kita dengan apa kita dah belajar lepas daripada awal kitab. Mestilah besar sekali perjalanan hidup kita ni akidah dibetulkan. Pasal akidah adalah teras, dia ialah usul, dia adalah imam. Imam kalau haru biru, makmum lagi haru biru. Itulah bahasanya. Tak dikira furuk jika rosak usul. Jadi mesti i'tiqad kita sahih, betul, tepat. Macam mana i'tiqad atau istilahnya ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang ahli sunnah wal jamaah ni teras dia adalah Al-Quran, hadis, ijma' qiyas. Apa-apa akidah yang tak betul di atas perjalanan i'tiqad ulama ahli sunnah wal jamaah ni, di atas rumusan atas nama akidah ahli sunnah wal jamaah, dua imam besar yang telah merumuskan, membukukan yang dikenal sebagai wadih ilmu tauhid, yang mereka telah menulis, membukukan keseluruhan apa dia ciri-ciri akidah yang patuh SOP dalam nama akidah ahli sunnah wal jamaah, isyarat pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Itulah dua imam, Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Itulah antara dua tokoh ulama yang disebut, khasnya pada ulama-ulama yang belakang ni, menjelaskan apa-apa rumusan nak tengok berakidah kepada kedua ni adalah dirujuk. Kerana mereka telah merumuskan semua perjalanan akidah tepat macam mana salaf dan khalaf. Bahkan atas nama memang mereka membawa dua-dua aliran. Atas aliran akidah ni itulah aliran salaf dan khalaf, dengan ciri dan kriteria yang sepatutnya dipaham dengan betul, dengan disiplin ilmunya, dan apa yang telah mereka senaraikan yang kita wajib belajar dalam ilmu akidah ni adalah yang disepakati yang telah diijma' ulama tanpa ada khilaf, di kalangan seorang pun oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, yang muafakat salaf dan khalaf, yang berdasarkan dalil akal dan nakal, apa sepatutnya diiktikadkan pada Allah Ta'ala dan juga pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana-mana yang tak menepati akidah ni bid'ah. Begitu juga kita mesti betul perjalanan dalam perjalanan agama ni dalam bab amal. Amal pun mana yang tak tepat dengan apa kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah, bid'ah. Dan bila sebut amal ni, ada istilah amal zahir, amal batin. Amal zahir ni rujuklah pada ulama zahir, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, yang mereka ni letak akidah yang sahih, yang memang patuh SOP, memang macam mana senarai yang disebut oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Imam-imam empat ni mesti memang tepat betul, tak lari sikit pun, seinci pun daripada perjalanan akidahnya
Begitu juga prinsip-prinsip fiqh, prinsip beramalnya. Macam mana disiplin beramal mengikut prinsip ulama ahli sunnah wal jamaah, dan nama telah disebut untuk jadi rujukan fiqh yang mereka ni adalah wadih, pengasas, orang yang jadi rujukan kita untuk kita rujuk dalam bab-bab amal zahir. Itulah Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Masa yang sama bukan berarti mereka tak ada akidah, tapi mereka lebih tertonjol dari sudut fiqh berbanding Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Bukanlah mereka ni tak reti fiqh, buat tauhid aja, tak. Bahkan di atas kepakaran mereka dan PhD mereka, bofilah bahasa itu tak, atas dasar tauhid, maka di-highlightkan nama mereka ni sebagai pengasas ilmu tauhid berbanding dengan Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Akidah betul, amalan sufi dia pun betul, amalan batin dia, tapi oleh kerana menyerlah mereka ni dalam bab fiqh, PhD dia fiqh, maka tersohor nama dia atas nama fiqh. Begitu juga lah dalam bab sufi, Syekh Junaid Al-Baghdadi, oleh kerana masyhur dia sebagai pelopor yang merumuskan SOP dalam bab tasawuf ni, dia dikenali sebagai imam wadih ilmu tasawuf, ilmu sufi ni. Dalam masa yang sama, akidah dia tetap di atas disiplin ahli sunnah wal jamaah, dan memang kalau disemak dengan SOP Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, tak ada satu pun yang lari. Begitu juga dalam bab-bab qiraat, kita sebut sekali lalu Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai, bukan tak ada akidah. Akidah dia kalau semak memang akan selari dengan Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Dan kalau fiqh dia memang tak akan lari daripada Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Kalau perjalanan sufi mesti tak lari daripada kawan Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi. Tapi oleh kerana mereka ni pakar dalam bab-bab ilmu riwayat Quran, maka nama-nama mereka tersohor, masyhur, dikenali sebagai wadih, pengasas dalam bab ilmu qiraat. Semua ni memang ambil pada Quran dan hadis. Mesti tokoh besar dia yang diambil adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak boleh sampai pada mereka ni mestilah melalui silsilah ilmu sahabat, tabi'in, tabi'in. Dan mereka ni pun semua duduk dalam zaman tabi'in, zaman awal Islam, zaman atas istilah Rasulullah jamin yang mereka ni adalah umat yang terbaik, yang atas istilahnya sebagai golongan salafus salih. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, Syekh Junaid Baghdadi ni semua adalah duduk dalam orang-orang yang dijamin, yang dikenali sebagai salafus salih. Salafus salih. Jadi kita duk pegang dengan ulama-ulama besar ni, memang inilah tempat pegangan kita. Apa-apa yang menyalahi daripada tempat pegangan ni kena berwaspada. Kalau disebut nama orang yang moden-moden belakang ni apatah lagi, tu lagilah kena banyak berjaga-jaga. Pasal apa? Nanti akan ada je atas istilah disebut yang kita nak tengok ni, bid'ah yang makin melata. Dalam bab akidah, begitu juga dalam bab fiqh, begitu juga dalam bab-bab yang lain umum, khas disebut akidah dan juga amal. Jadi kata dia, nyatalah apa saja ilmu ibadat itu sendiri, begitu juga i'tiqad yang tak muafakat dengan firman Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah, dan tiada dengan ittifaq segala ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi rujukan terdekat tu dengan rumusan yang dah dibuat rumus
tentulah rujuk pada ulama ahli sunnah wal jamaah, mengikut siapa tokoh dia yang paling besar tu kan, rujuklah. Dan semestinya bila rujuk pada tokoh, mestilah rujuk pada Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Mestilah, pasal mereka ni dah disepakati, memang patut SOP, tak ada siapa boleh ingkari. Siapa nak tolak kewibawaan Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali? Siapa nak tolak kewibawaan Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi? Siapa nak tolak kewibawaan Syekh Junaid Baghdadi? Tolak aje cam sewil. Siapa? Mereka siapa? Dia siapa? Tak mungkin kita orang belakang ni lagi pakar daripada mereka yang dahulu. Mustahil. Tak mungkin kita yang duduk zaman ni lebih arif, lebih pakar, lebih reti, lebih faham daripada mereka. Dahlah di sepas zaman tu dekat dengan Rasulullah. Bahkan mereka tu ialah ulamaul ummah. Mereka tu a'immatul huda war rasyad, adalah imam-imam yang jadi ikutan, bawa kita petunjuk, bawa kita perjalanan. Dia bagi irsyad kita satu-satu, baik dari sudut tauhidnya, fiqhnya, tasawufnya. Jadi apa yang kita dah belajar tu, kalau kita perhati, memang semua dengan nas, nakli dan akli. Memang bukan sebarang ilmu yang kita belajar ni. Pasal apa? Khasnya kita dah belajar ni bab i'tiqad. Semuanya telah disepakati, tak ada sedikit pun yang lari, yang pasti menepati kehendak ilahi. Dan kalau kita ikut, pasti akan dapat keridaan ilahi, insya-Allah. Baik. Jadi apa-apa yang tak menepati ini, nama dia bid'ah. Terjemah dia, artinya mengada-adakan yang tiada. Semestinya bila kata mengada-ada yang tiada ni, mengada-ada yang tiada apa? Mengada-adakan yang tiada disuruh oleh Allah Ta'ala dan Rasul, baik dari sudut amal, baik dari sudut i'tiqad. Cuma ngaji bagi guru betul. Ngaji versi Wahabi, dia kata dia ahli sunnah wal jamaah. Ngaji versi Syiah, Syiah kata dia ahli sunnah wal jamaah. Kalau Syiah memang dia kata kami Syiah, okey, clear, senang faham. Siapa? Memang dia tak kata dia ahli sunnah wal jamaah. Tapi dia dakwa dia betul, itu masalah tu kan. Kalau dia tak dakwa ahli sunnah wal jamaah, okey, memang sah lah, sepak jelah. Wahabi, kalau dia dakwa dia ahli sunnah wal jamaah, memang masalah, tumbuk hari dah. Kalau dia kata dia Wahabi, senang. Satu Wahabi tak mengaku Wahabi. Satu kalau tengok Wahabi dengan Syiah ni, bahaya Wahabi. Siapa? Wahabi tak mengaku Wahabi. Syiah dia mengaku Syiah. Syiah dia mengaku Syiah. Macam mana pun, kita kaedah dia, kita orang mengaku tak mengaku, kita kena mengaji. Walaupun dia tak mengaku, kita ada ciri yang kita boleh kenali. Itu lah. Orang kafir dia tak mengaku kafir, dah memang kafir. Walaupun dia tak mengaku kafir, memang kafir lah. Boleh. Kalau lembu lah boleh bercakap. Lembu dia tak mengaku lembu. Saya bukan lembu. Boh, dia bunyi tu. Macam mana? Takkan kita nak kata, oh dia bukan lembu. Siapa? Dia kata dia tak lembu. Orang gila tak mengaku gila. Takkan kita nak kata dia tak gila, sedangkan ciri gila tu ada pada dia. Dia faham saya cakap apa? Boleh. Pelajaran ni lah zaman sekarang ni, tak tahu dia jadi celaru ke mana lah. Ciri tu ada. Bila kita kata ada yang ni, ciri ni ada, menyebabkan dia jadi menjadi. Tapi dia menafikan, kita pun mengelabang, dia kata dia bukan Wahabi. Bukan syarat untuk tak mengaku Wahabi itu barulah tak jadi Wahabi. Dia mengaku Wahabi mau jadi Wahabi, bukan tentu. Macam kita pun, orang jahil pun dia takkan mengaku dia jahil.
Tapi dah tanya tengok tak ada jawab, jahil tu. Zaman sekarang ni zaman memang atas disiplin kita belajar apa ilmu tu yang sebut dengan kawan yang tadi apa, takkan mungkin orang di belakang ni lebih baik daripada ulama-ulama kita yang dahulu. Tak mungkin, mustahil. Mustahil. Faham tu apa? Makin belakang ni makin rosak. Tu ialah. Dan makin rosak ni bukan saja di kalangan orang awam, di kalangan orang mengaji pun rosak. Apatah lagi yang pengajian tu bukan mengikut cara-cara ulama dulu. Dia punya disiplin mesti macam tu. Kalau pengajian yang lebih kepada arah sijil ni, jagalah. Kita berbuat tu dulu kan. Untuk yang tak bersijil ni okey ke? Semak juga pasal garis panduan dia ada, kayu ukur dia ada. Ulama-ulama pun dah bagi dah panduan SOP dia. Dan panduan SOP siapa yang kita nak tengok? Bukan tengok KKM, bukan tengok WHO. Nak tengok siapa? Mesti kena tengok panduan siapa dia, nama ulama ahli sunnah wal jamaah. Siapa dia ulama ahli sunnah wal jamaah? Sudut akidahnya Abu Hasan Asy'ari, sudut fiqahnya Syafi'iyah, Hanafi, Maliki, Hanbali radhiyallahu taala anhu. Tasawufnya Junaid Baghdadi. Kalau yang ni tak diterima, nak ikut siapa ni? Perjalanan zahir batin dah ada dah. Akidahnya, zahirnya, batinnya siap. Nak ikut siapa lagi? Cuba sebut nama lain tak? Albani, siapa dia tu? Kalau nak sebut hadis dengar elok, dia masih bahan mentah. Kalau sebut Bukhari, Muslim, itu baru riwayat, belum huraian, belum selesaikan nasikh, mansukh. Ada disiplin ilmu kita dah belajar dah. Belum selesaikan khas, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal. Kalau buka Al-Quran pun masih bahan mentah, belum proses. Kena proses. Siapa nak proses? Siapa boleh proses? Nak ambil berakidah daripada Al-Quran, siapa boleh proses? Ulama mana nak proses? Soal, dah proses ke belum? Proses dah. Tengok dua. Abu Hasan Asy'ari jumpa masuk Maturidi. Fiqh, dah proses belum? Soal, dah proses lengkap ke belum lengkap ni? Dah sempurna ke belum? Udah? Belum juga. Udah? Siapa nak ikut? Tu Syafi'iyah, Hanafi, Maliki, Hanbali. Nak lempar mana dia mana? Tasawuf dah proses belum? Dah lengkap belum? Betul? Kenapa tak diikut Syekh Junaid Baghdadi ni? Kenapa tak jadi rujukan? Nak ikut sekarang ni, mufti-mufti yang ada. Contohlah Abu Azam Mufti. Mufti ni bukan taraf mereka. Dia pun kena rujuk orang. Dia pun ada rujukan dia. Dia rujuk siapa? Dia tengok dia rujuk siapa? Dia rujuk orang yang sewil. Sewil lah. Kalau rujuk orang yang betul lah. Dia tengok rujukan dia. Walaupun disebut Quran yang dirujuk tu ikut huraian siapa? Hadis yang dirujuk tu ikut hadis huraian siapa? Di atas disiplin yang kita dah belajar dah, bab ketuhanan, bab kerasulan. Contoh bab dekat bab Nabi Adam yang contoh misalnya. Kalau tengok nas, Nabi Adam ni teruk. Macam tak layak jadi Nabi. Siapa? Fa'asa Adamu Rabbahu faghawa. Quran tu. Derhakalah Nabi Adam dan sesat. Quran kata sesat, takkan kita kata nak dapat hidayat? Tapi ulama punya keputusan apa? Nabi maksum, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Macam mana nak selesai Al-Quran tu? Dah selesai lah. Cuma kita tak mengaji, tak lalu tempat rujuk dia betul. Kalau ada hadis pun cerita berdosa ke apa-apa, itu berdosa. Ni Quran ni sebut rawa ni, sesat ni. Kau nak campak mana? Macam mana nak selesai dia? Tafsir siapa kau nak buka? Baru bahan mentah. Macam mana dia punya rumusan ni? Macam mana rumusan dia?
Macam mana rumusannya? Ada dah. Mazhab Asy'ari apa mazhab Maturidi. Dah ada dah rumusannya. Sidik, amanah, tabligh, batonah. Tak ada susah-susah pun. Ambil pakai Imam mesti bagi betul. Rujukan pun. Nak bertumbuk pun dah tempat kelaya. Pengadil ni ada lah. Pengadil ni ada lah. Itu Nabi Adam. Bukan saja Nabi Adam, tu awal Nabi Muhammad. Macam mana? Kalau tengok Quran, sesat tu. Apa? Nabi Muhammad tu sesat. Kalau tengok dengan Quran, nas Quran saja. Wa wajadaka dhallan fahada. Adakah tidak? Wa wajadaka, Allah Ta'ala dapati akan kau ni Muhammad dhallan, dalam keadaan sesat, fahada, kemudian Allah Ta'ala bagi petunjuk. Apa faham yang Quran ni? Nabi Muhammad ni mula-mula sesat, lepas tu dapat petunjuk. Kita belajar Nabi Rasul macam mana? Maksum daripada bila? Daripada kecil lagi. Daripada kecil lagi maksum. Tu Allah Ta'ala kata sesat macam mana? Yang ni yang kita tak faham disiplin. Yang Quran, hadis, bahan mentah, kena proses. Siapa nak proses? Satu hal, dah proses belum? Pakai dah proses. Takabur sangat pasal apa? Kita belajar ni, dia sebut ni, takabur ni perangai Iblis. Kasar tu. Pasal kita siapa nak proses? Pasal tu kita tengok orang yang bukan ahli bila proses, semua masuk parit, masuk gaung. Ya kan? Itu saya bagi contoh dalam bab kerasulan, bab ketuhanan. Kau nak sebut ayat Quran mentah-mentah, keputusan dah ada. Mesti yang ada yang wajib, ada yang mustahil. Hurailah satu-satu dengan nas akli, dengan panduan, dengan huraian makhluk, dengan ciri makhluk satu persatu. Ketuhanan dalam bab ketuhanan satu persatu. Apa yang nama sifat Tuhan, apa yang nama sifat makhluk. Dah buat satu perbandingan, banding beza yang cukup kemas dah. Wujud, kidam, bakok, mukhalafah ahli lawadi, sekian nafsi. Sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah, muafakat, nas, akli, nakli, satu persatu. Tak ada pergi tobat pergi ngaji lain. Tengok lepas. Yang sifat ini kesempurnaan Allah Ta'ala. Opposite dia, yang ni lah sifat makhluk. Makhluk tetap macam mana hebat pun dia masih makhluk. Bab wujud pun dah kantoi awal lah dalam bab ketuhanan. Makhluk asal tak ada kan. Ni disiplin dia satu. Pergi tengok elok-elok, bukan baru nak proses, selesai lama dah. Kalau ada orang tohmah kata yang ni falsafah Yunani, sesat barat. Ni falsafah Yunani apa? Ulama ahli sunnah wal jamaah weh. Maksudnya kau bangkan nas Quran, kau bangkan nas hadis, kau bangkan ijma', kau bangkan qiyas, kau bangkan dalil akli dan nakli. Nak apa? Dia nak momok kan ni ada apa? Ni falsafah Yunani. Berbenda ni. Walaupun yang cakap tu nampak macam orang yang ada autoriti, dilantik oleh kerajaan-kerajaan tertentu yang menang majoriti kan. Lantik kerajaan lah bukti kan. Ada yang bertaraf menteri, jadi esko-esko dan orang yang dipandang bermartabat tinggi. Tapi bila keluar kenyataan, menyalahi daripada apa yang disebut oleh ulama-ulama yang macam mana kita duduk pelajari. Macam mana? Allah ada, masuk parit, masuk gaung, tempor. Inilah dia sebut apa amal dan akidah menyalahi daripada ulama ahli sunnah wal jamaah ni, nama dia bid'ah. Bid'ah itulah dia nak sebut apa dia. Yang ni pun nisbah kitab kita kecil je, tengok saiz lah kan. Kalau nisbah dia sebut satu-satu macam kitab Bahar Bid'ah pun satu kitab terbaik tu. Macam satu. Ni nak ambil kesimpulan. Saya sebut pun dengan apa duk mengaji, duk ambil tertugu, duk sebut. Dengar elok. Dengar. Maka iaitu bid'ah. Bid'ah ni mengada-adakan yang tiada disuruh oleh Allah Ta'ala dan Rasul,
maka iaitu nama dia bid'ah. Dan umum dipakai ni istilahnya bid'ah ni sesat. Umum istilah bid'ah sesat. Satu, tak dibenarkan untuk sebut bid'ah, melainkan benda-benda yang memang sesat baru pakai bid'ah. Kalau perkara yang memang tak sesat, tak boleh disebut bid'ah. Tapi malangnya zaman ni bahasa bid'ah tu sewenang-wenangnya telah dipakai oleh golongan tertentu. Mana tak setuju dengan kaedah dia, semua dia buat bid'ah. Sedangkan perkara tu tak sesat. Dah ada panduan mengikut mazhab fiqhnya, baik tasawufnya, baik akidahnya. Tapi mereka yang sesat ni, dia kata kita pula sesat, dan dia label yang kita bid'ah. Itulah masalah. Itu duk tumbuk tu. Itu yang zaman ni jadi huru-hara tu. Itu yang orang Islam ni tak bersatu tu. Itu yang duk kena bencana satu dunia, Covid tu. Nak mengajar kat kita, apa dia? Tak ada jalan lain nak boleh baik dan sembuh daripada bala bencana ni, melainkan balik kepada Allah Ta'ala, balik kepada Rasul, balik kepada ijma' qiyas. Kesimpulan dia, rumusan, mesti mengikut pada ulama ahli sunnah wal jamaah, sudut tauhid dia, sudut fiqh dia, sudut tasawuf dia. Tak balik tu memang duduk dalam bencana ni. Kalau sekalipun wabak ni habis sekalipun, siapa yang tak balik kepada ulama ahli sunnah wal jamaah, baik sudut tauhidnya, sudut fiqhnya, sudut tasawufnya, rosak. Itu je, dia kaedah simple sangat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita faham perjalanan ni. Pasal ulama-ulama kita di atas risaunya Rasulullah SAW tentang kita ni, ulama-ulama kita yang telah dahulu ni, dia tinggalkan kita ke belakang ni. Dia tak bagi kita dalam keadaan kebingungan. Dia dah bagi kita tunjuk jalan satu persatu, baik dalam sudut tauhid dia, fiqh dia, tasawuf dia. Masalahnya apa? Kita tak pergi ambil daripada ahli dia. Itu je. Dan kita tak belajar pun. Ada separuh tu. Kalau tengok pelajaran pun, masa bila yang betul-betul kita belajar? Kalau kata tauhid, Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, ada orang tak pernah belajar pun siapa dia Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi ni. Tak pernah pergi dengar pun. Sedangkan dia ulama yang merumuskan dengan SOP syarak, dan dia dikenal sebagai pelopor yang membuat undang-undang pertama, dan buku kan apa dia, semua rumusan dalam bab tauhid. Ni dia. Sebut tak siapa dia nama lagi, tokoh yang merumuskan seluruh formulasi yang telah disepakati dengan nas Quran, hadis, ijma', qiyas. Ni kesimpulan dia dalam bab akidah. Tu sebut satu. Selain pada dua orang. Kalau kata Ahmad bin Hanbal, mereka ni lagi belakang daripada Ahmad bin Hanbal. Mestilah apa yang dia rumus ni, mesti macam mana Ahmad bin Hanbal punya panduan tu, mereka akan gunakan SOP tu lah. Siapa lagi? Ulama hadis. Ulama hadis yang mengumpul hadis-hadis ni, mereka ni kemudian daripada ulama hadis ni, semua ulama hadis yang tepat kata ulama ahli sunnah wal jamaah ni, dia ikut SOP tu lah. Dia ambil pada situ lah. Imam Syafi'i, Hanafi, Hanbali, kalau ambil sudut fiqh tu, dia buat rumusan tu mesti ikut ulama-ulama yang pakar ni. Semua tu. Cuma yang ni pakar di sudut fiqh, yang ni tasawuf, ni memang dah buat SOP mengikut ilmu akidah. Tu nak sebut nama siapa? Nama siapa lagi nak sebut? Sayyidina Umar. Kita bukan mengenepikan zaman sahabat. Yang mereka ni kemudian pada zaman sahabat. Betul dia buat rumusan, mana boleh mengenepikan sahabat tabi'in tu. Dia pula hidup memang zaman tabi'in lagi. Sebut nama siapa? Albani belakang. Qurtubi lagi ya. Hidup-hidup lagi pun Qurtubi tu. Tengok apa keluar fatwa-fatwa dia. Sebut pilih Qurtubi tu kan. Yang tu rujukan besar. Tak betul. Apa-apa pun tengok apa dia cakap, apa yang ulama dulu dah cakap. Banyak benda-benda bid'ah dia sebut. Dekat pendapatan bid'ah.
Saya ngaji tu kalau tunggu haji cik, kau tanya kat dia, wih kak, dia bagi ayat power bagi. Sesat terus. Siapa? Zakat pendapatan mana ada? Haul pun tak ada, nisab pun tak ada. Dah bayar setiap bulan. Kedah siapa? Ulama mana? Ulama mana? Ulama mana kata ada? Ada zakat harum manis, ada juga. Bid'ah tu. Bid'ah gilanya siapa? Mana ada ulama kata harum manis kena zakat? Yang ada kurma, yang ada anggur. Kelapa sawit mana ada zakat? Itu zakat perniagaan. Nah, zakat perniagaan ni, perniagaan tu apa? Tijarah tu. Zakat tu tijarah, mesti ada uru tu tijarah. Yang ni pertanian, bukan tijarah. Dia hasil pertanian jual. Yang tu bukan tijarah, itu baik. Baik dengan tijarah pun tak faham. Panjang kalau sebut fikah satu-satu tu. Tadi saya nak tunjuk pasal nak kata bid'ah awal-awal tu kan. Nak kata bid'ah tu. Jadi bid'ah yang tak ikut SOP, tak mengikut peraturan yang ulama dah bagi peraturan kat kita. Bukan macam mana dia orang duk dakwa tu. Apa yang dia orang sebut dalil. Dalil pun orang tak faham. Bila sebut dalil pun bukan dalil mentah-mentah. Sebut misalnya buatlah qasidah. Memang tak ada tu. Apa? Sambutlah maulid Nabi. Mana ada nas macam tu. Dia tak faham pun dalil, istidlal lah ambil dalil. Bila kita sebut dalil, punya sentot dia tak faham punya dalil yang disebut oleh ulama itu adalah dalil. Memang ada bab-bab bahas ni panjang umur. Saya ada sebut kata apa? Kalau kena SOP pula lah. Kena PKP sekali ke apa, mana nak tahu kan. Ada rezeki dah kita sambung kitab lain. Kitab dikarang oleh Tuku Ayahdi Ulah Petani. Karang kitab apa? Irsyadul Jawiyin nama dia. Kitab tu memang betul lah, isu-isu yang duk kelahi khasnya dengan kita nak jumpa ni bab bid'ah ni lah. Kita pun, kita orang belakang ni, kita siapa sangat. Kita ambil tuntut guru yang pakar-pakar ni, mereka pula mengikut salur galur titian ulama besar-besar pada tokoh-tokoh ulama Nusantara tu yang tok-tok guru dia mah. Kita ni belakang ni. Saya mengaji kalau arwah Patih pun salah seluruh galur dia siapa? Tuan Guru Haji Ghazali. Dua guru yang saya mengaji besar lah, lama dengan mereka saya mengaji. Selalu galur mereka siapa? Apa nak sebut ni? Nak panjang umur jumpa kita baca kitab tu. Kalau tak ada lah ni panjang umur kita nak duduk bulan puasa kita baca tu. Pasal cadangnya yang ni nak baca bulan puasa. Dah baca sebelum puasa lagi. Dan insyaAllah tak, dan habis PKP habis ni. Masa belakang ni tak banyak bahas yang susah-susah dah. Baca je. Tinggal nak beramal lah pula. Yang tu lah pula susah. Amal apa? Nak bawa ilmu iman yang telah kita belajar ni, nak bawa amal iman tu, nak bawa amal tauhid tu. Sedar je Allah hidup aku. Ilmu dah belajar dah, nak amal tu. Dah amal ni lah. Nanti ke depan pun memang dia akan sebut ada musuh kita besar, syaitan. Ni musuh tak mana? Nafsu pula. Kena minta lindung juga dengan Allah Ta'ala. Nafsu kita yang jahat ni, jahat nafsu kita. Tua-tua ni jahat cara tua, muda cara muda, tak kahwin cara tak kahwin, dah kahwin cara kahwin, yang lelaki cara lelaki, yang perempuan cara perempuan, orang susah cara susah, yang senang cara senang. Ada mainan nafsu, ada mainan syaitan tu. Tu yang bertuah sangat kalau kita memang ada guru lagi, guru asuh. Kalau ada guru kita boleh datang duduk sini lagi best. Ada orang tak faham guru kita siapa tu, tanya lain. Kami ni banyak yang seperguruan ni kan. Dapat asuhan tu, tu memang best, kena balun saja kita ni. Dan saya sekali kena balun. Apa cerita ni?
Nak cerita, kata ada kesempatan tu bulan puasa. Pasal bulan puasa memang bulan tarbiyah. Dia memang bulan tarbiyah. Makan pun tarbiyah, tidur pun tarbiyah, nak amalan harian ni tarbiyah. Memang pengalaman saya pergi duduk tempat guru ni macam mana? Oh, memang tak bagi rehat kat nafsu. Nafsu bukan tempat rehat. Nafsu. Bulan puasa bukan rehat. Dia bulan untuk kerja bekal setahun. Untuk bekal setahun. Setahun punya bekal untuk hidup tu, dia punya performance dia nak bagi dapat tu, dia punya apa yang sebut, source of energy dia Ramadan. Sumber power dia Ramadan. Ramadan gagal pada tahun. Ramadan untuk power, insya-Allah ada power. Satu ulama masyhur dengan istilah Ramadan ni bulan tarbiyah. Siang dah puasa, malam takkan tarawih je. Apa nak buat? Kita pun kebanyakannya tak pernah lalu pun sistem yang ulama sebut sistem tarbiyah tu. Memang puasa lama dah puasa, tapi berani sebut macam ni. Puasa kita puasa apa? Puasa makan dan lapar dan dahaga saja. Dan puasa meninggalkan benda yang membatalkan puasa saja. Tu pun kalau tengok fiqh ada yang bid'ah macam-macam lah. Makan ubat berbawah lidah, dia kata dia tak apa, tak batal puasa, bid'ah. Korek telinga dia kata tak batal puasa, bid'ah. Ingat saya sebut. Ubat inhaler, lelah. Serbuk tu tak batal puasa, bid'ah. Masuk ubat kamera ikut dubur, ubat ikut dubur, dia tu tak batal puasa, bid'ah. Bid'ah tu ulama bahas lama dah, dia tak faham, dia kata tak batal. Dengan keluar kenyataan telah disepakati oleh Persatuan Doktor-Doktor Islam se-Malaysia. Benda doktor siapa nak bagi hukum? Bila kita cakap bab doktor, dia marah. Pasal ustaz tak layak cakap bab perubatan. Okey, tak apa. Kita mengakulah kita bodoh bab perubatan. Tapi bab ni kau jangan cakap. Boleh pula dia cakap. Itu kalau itu sama-sama kita boleh cakap kalau itu. Lagipun kau nak cakap bab perubatan pun kau mesti rujuk ke syarak dulu. Kau kerti ke nama najis tak najis? Kau kerti ke mana yang macam mana yang benda istihalah, mana yang nama istihlak. Itu kami yang bidang. Kau bukan layak untuk bercakap. Ni doktor bercakap bab istihalah dengan istihlak. Nak keluar hukum. Sikitlah isu-isu tu kan. Bab darurat. Apa yang kau faham darurat? Engkau istihad darurat. Darurat kau ini kau boleh cerita. Nah, darurat ni engkau apa SOP darurat tu? Sikitlah. Itu kami punya kerja tu. Apa cerita ni? Macam mana boleh pergi situ? Tapi dah nak cerita bulan puasa tu. Nak cerita banyak yang bulan puasa apa dia? Lapar dahaga memang lah. Tapi nafsu kenyang. Lapar dahaga je. Batin, hati macam mana? Tauhid macam mana? Jadi patutnya bulan puasa tu bukan saja puasa daripada lapar dan dahaga, tapi macam mana? Dia ialah tempat untuk tarbiyah tu. Siang dah memang lapar dahaga. Untuk hati macam mana? Macam mana nak bagi isi supaya ingat Allah Ta'ala semata-mata? Macam mana nak buat? Macam mana nak tawajuh pada Allah Ta'ala saja? Saya tak pernah lalu latihan tu, bukan senang nak buat. Saya yang dah lalu pun, bukan senang tu. Tiba-tiba ada orang dakwa senang-senang aja. Fiqah pun kelang kabut, masuk ke laut, beda. Ba'akidah, tarawih pula. Macam mana boleh dapat 8? Kaedah siapa 8? Bid'ah 8. Dia kata kita 20 bid'ah. 8 tu bid'ah. Bid'ah 8. Dia kata apa? Tak ada selawat, tak ada rehat antara tarawih 4 tu, tak ada doa, tak ada selawat. Itulah bid'ah.
Pasal tarawih maksudnya ada rehat. Macam mana nak rehat? Ulama dah susun dah rehat yang ada. Dan dia buat ni dah memang dah ada ikut piawaian syarak. Rehat tu daripada rehat duduk isyak okok, baik duduk rehat buat ibadat. Apa dia? Selawat. Sebut nama orang yang baik-baik yang mulia, doa untuk mereka. Al-Khalifatul Awal ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tak ada rehat, itulah bid'ah. 20. Itulah bid'ah. Ingat elok saya sebut. Kok ada tak biasa orang sebut macam tu. Dengar. Tak ada rehat, itulah bid'ah. Tarawih tu sembahyang ada rehat. Dan nak rehat nak buat apa? Doa lah, fadlan minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Ayat apa? Nak tulubu fadlan wa ni'mah. Ya Allah, kami minta limpah kurnia Engkau. Kamu ini minta nikmat bulan puasa ni. Bagi kami hidayat, buka pintu hati kami, lembutkan pintu hati kami. Wa maghfiratan wa rahmah. Minta keampunan, minta rahmat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebut perkataan baqiyat salihat tu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buat apa tu? Berselawat. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bagus tak? Selawat. Bila-bila boleh selawat macam tak? Waktu rehat. Nak rehat tu duduk saja-saja. Buat apa? Selawat. Biar ada orang mimpin sebut. Seorang-seorang malas. Bagi ada suasana istilahnya mujawabah, berjawab-jawab kan. Sebut khalifah kita sebut radhiyallahu anhu. Sebut Nabi Muhammad kita selawat. Bagus tak? Ulama dah bahas lama dah. Memang ada petunjuk syarak untuk kita buat amalan-amalan tu kan. Pasal nak dapat rehat tu. Ada rehat dengan selawat, ada rehat dengan doa, ada rehat dengan tawaf. Bukan tawaf masjid. Tawaf ni Masjidil Haram dah lah. Lani pun tak ada dah macam mana zaman dulu, zaman salafus soleh dulu. Salafus soleh dulu 4 rakaat tarawih, tawaf 7 kali. 4 rakaat tawaf lagi 7 kali. Dia punya tarawih tu rehat dia tawaf. Kita kalau kena macam tu tumpuk pakai balik Tak ada rehat tu. Beda. Tapi yang ada kita buat macam tu, dia kata kita lah bid'ah. Yang dia habis je bagi salam, Allahu Akbar. Bid'ah tu. Pasal tak ada tarawih. Tak ada rehat. Ya. Memang saya rasa tak ada orang lain sebut. Saya kena sebut macam tu. Saya sebut tu pasal yang media bid'ah lain saya tak bisa dengar. Saya ngaji ada guru saya yang sebut itu. Itulah bid'ah katanya. Tak ada rehat. Ada rehat, itulah tepat macam mana nama tarawih tu. Salam malam salafus soleh dulu pun ada rehat. Yang kita tu buat, yang ulama tu suruh selawat, tu suruh doa tu. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Itu Malaysia punya. Cara lain, negeri lain ada negeri lain. Jadi apa tu? Dia orang dah ajar dah. Dan benda tu dibenarkan. Bahkan itulah nama tarawih tu. Solat tu satu hal. Antara solat tu tarawih tu. Duk bercara situ. Okey. Jadi yang mana yang tak menepati kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah, itulah bid'ah. Bukan apa yang dah ada. Konon dia rujuk Quran dan hadis, tu pun belum proses lagi, ambil yang mentah-mentah aja. Tak tengok pun nasih mansukh am mutlak muqayyad, disiplin nak ambil faham Quran hadis ni. Habis-habis dia bid'ah dengan kita. Dia kata kita ahli bid'ah. Apa benda ni? Ulama mana kau rujuk kata bid'ah? Azan 2 kali pun dia kata bid'ah. Sesat lah tu. Saya nak syarah semua tu pasal nak sebut segala bid'ah itu sesat. Istilah yang dipakai bid'ah itu sesat. Jadi selagi tak sesat jangan bubuh bid'ah. Dia punya disiplin tu je. Bila benda tak sesat, wirid lepas sembahyang bid'ah. Apa benda ni? Satu masa dulu dia kata bid'ah wirid. Orang dah tak wirid dah, baru dia keluarkan apa? Banting macam ni.
wirid lepas solat. Tu pun dia kata apa? Wirid sir masing-masing. Mula-mula tak ada. Siapa nak wirid? Dan kau bid'ahkan dah dulu. Itu pun baru jumpa hadis tu. Satu masa nanti dia akan tukar pula. Keluar banting pula apa? Jangan tinggal wirid berjemaah dan doa berjemaah. Siapa? Baru jumpa hadis. Baru jumpa hadis kata apa? Kata boleh wirid ramai-ramai, berdoa ramai-ramai, yang ni amin. Pula. Ya, memang akan jadi gitu. Tak cakap saya. Pasal ulama dah proses lama dah. Ulama kita dah susun lama dah. Doa ramai-ramai. Wirid ramai-ramai, zikir ramai-ramai. Dah bahas lama dah. Jadi jangan kata sesat benda tak sesat. Jangan kata bid'ah kalau benda tu kan sesat. Kalau nak kira bid'ah macam mana dia orang punya formula, jadi mufti tu bid'ah. Tamam, mufti ambil gaji bid'ah. Mufti pakai songkok bid'ah. Mufti pakai tai lagi bapak bid'ah. Saja saya nak ngentam je ni. Pasal mana ada mufti-mufti dulu pakai kot? Mana ada? Mana ada mufti-mufti dulu pakai songkok? Mana ada? Saja saya sebut mana ada. Saya sebut dulu ni. Ada masalah Soleh dulu. Mana ada songkok? Mana ada tai? Jadi padahal kaedah kita ikut salafus soleh dulu mana ada pakai tai. Tu yang bila kita ikut pakai pakaian cara salafus soleh, dah dia kata yang ni sunnah jibiliyah, bukan ibadat. Benda lah, ikutlah salafus soleh dulu. Jom tengok tokoh-tokoh ulama. Kita ada gambar kot kamera dah tak fokus tu. Tak ada orang tengok pun gambar ada kan. Tokoh-tokoh ulama Nusantara, tokoh-tokoh ulama-ulama Islam. Tengok rupa lagu mana. Sorban. Sorban mereka adalah kain kapan mereka. 14 hasta ni. Sorban. Tu yang nampak macam bakul tu. Tengok Sultan Muhammad Al-Fatihnya macam mana sorban dia. Macam bakul. Siapa? Kalau mati, ni lah kain kapan dia. Safety lebih daripada topi keledar ni. Bahkan kalau bangunan lah terbakar, yang ni ikat tu, ikat kat tiang boleh buat turun. Pinjam pula serban orang lain pula. Engkau pula buka serban kau, buat tali turun pula. Safety besar ni. Semua ulama-ulama salafus soleh kita semua berubah serban. Mana ada pakai tai? Mana ada remoh rambut terbuka, kepala terbuka, tak ada kepiah. Mana ada itu? Mana ada? Kalau kita tengok orang tua kita dulu balik Mekah je semua lebay. Semua pakai lebay. Lebay tu pakai lebay kan? Balik Mekah semua pakai lebay. Pasal apa? Dia ada peraturan dulu, orang tahu. Bahkan kalau kita belajar ilmu hadis, antara orang-orang yang boleh ditolak hadisnya, apa dia? Berjalan tak pakai kasut. Berjalan maksyufar ra'si, kepala tak tutup, tak pakai kepiah. Orang PhD hadis lah ni mana ada kepiah langsung. Kami tahulah tak ada dah hukum riwayat, tapi macam tu ke kaedah-kaedah orang siqah. Jadi kaedah asal tak dikatakan bid'ah melainkan sesat. Jadi bahasa bid'ah ni jangan dubuh-bubuh melainkan benda yang memang benar-benar sesat, baru boleh panggil bid'ah. Kita kata sesat pun orang marah dah kan. Baik. Jadi segala bid'ah itu sesat seperti mana sabda Nabi SAW. Wa man ata bi amrin walam yakun fihi amruna fahuwa bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Artinya, dan barang siapa orang yang mendatangkan orang ni dengan pekerjaan-pekerjaan yang zahir dan batin, ilmu atau amal, ni syarahan dia lah, dan padahal tiada padanya suruhanku, tak ada suruhan Nabi, maka iaitu bid'ah.
dan segala bid'ah itu sesat. Ya. Jadi nak ambil faham dengan apa dia sebut tu tahu mana? Setiap bid'ah tu sesat. Dan untuk nama bid'ah ni apa? Dalam hadis sebut lam yakun fihi amruna. Tidak ada dalam urusan yang dibuat tu ada. Asal mana amruna ni diterjemah perintah kami. Antara mana amruna ni urusan kami. Maksudnya tak pernah ada panduan, tak pernah ada tunjuk ajar, tak pernah ada isyarat, tak pernah ada dilalah secara am ataupun khas daripada Nabi SAW sebagai penunjuk syariat. Atas rujukan Nabi ini mestilah Quran, hadis lah. Dan telah diselesaikan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah dengan ijma' dan qiyas. Itulah istilah amruna, ambil pada hadis tu, dengan telah diproses. Macam tu maksud dia. Mestilah perkara yang mendatang dengan pekerjaan zahir batin, amal ataupun ilmu ataupun amal yang tiada padanya suruhan kami. Tak ada dalam suruhan Rasulullah, tak ada dalam tunjuk ajar Rasulullah. Macam mana nak tahu ada tunjuk ajar atau tak tunjuk ajar Rasulullah? Tengok Quran, hadis, ijma', qiyas. Dia punya formula dah selesai belum? Lama dah selesai. Rujuk pada ulama ahli sunnah wal jamaah dalam bab ni, Abu Hasan Asy'ari Maturidi, Imam Syafi'i, Syafi'i Hanafi, Maliki, Hambali, Junaid Baghdadi radhiyallahu taala anhum. Tengok lain pada hal ni sesat, bidah. Boleh faham? Disiplin ada, jangan kona-kona, jangan kona-kona. Kalau hanya ambil bahan mentah, ikut dia faham cara dia hurai cara dia jadi mujtahid, dia hurai. Itu masalah. Itu yang kita dengar pening. Mana hadis suruh usolli? Dah sepakat ulama Syafi'i kata sunat talafuz dengan niat. Kau nak sembang apa? Siapa besar lagi ada orang Syafi'i dengan kau? Kata Nabi tak sebut. Itu ke cara faham bid'ah kau? Itu ke cara faham bid'ah? Nabi, adakah dengan Nabi tak pernah usolli? Nak sebut ini. Kalau nak kira Nabi tak pernah usolli, banyak benda yang tak ada benda Nabi buat zaman ni, bid'ah belaka. Ada pula dia orang kecuali pula. Bila ada kecuali, maksudnya bukan kullu bid'ah dhalalah. Memang bukan kullu bid'ah dhalalah. Tidak. Satu, nak tahu dia dhalalah tak dhalalah macam mana? Rujuk pada ulama ahli sunnah wal jamaah. Apa saya nak sebut ni? Kalau andai kata memang kullu bid'ah dhalalah, apa saja yang memang tak ada zaman Nabi bid'ah semua. Kipas pun jadi bid'ah. Dah atas kullu. Satu, rujuklah pada ahli dia untuk hukum bid'ah tak bid'ah tu. Jadi asal nak sebut dalam hadis tu ada lafaz kullu. Satu, tak dikatakan bid'ah, melainkan yang memang sesat, keluar daripada prinsip Quran, hadis, ijma', qiyas. Yang tu maksud lam yakun fihi amruna. Tidak ada suruhan Nabi, perintah Nabi, isyarat Nabi. Apa lagi? Ikrar Nabi. Nabi membenarkan hal tu. Kalau ada orang kata tak boleh, ada tak Nabi larang? Mana hadis Nabi larang usolli? Kalau dia kata mana hadis Nabi suruh, mana hadis Nabi larang usolli? Kalau duduk selawat ramai-ramai tak boleh, dia kata bid'ah, Nabi tak buat. Mana hadis Nabi larang berselawat? Bahkan perintah sallu alaihi wasallimu tasliman. Mesti bagi faham tu. Satu orang yang minta dalil ni, dia kata dalil yang ni tak boleh. Dia kata mana dalil boleh? Tanya dia, mana dalil tak boleh? Sama-sama ada tak ada dalil. Itu macam mana ulama boleh kata boleh tak boleh? Ada tak panduan dalam syarak
membenarkan tu, rujuklah ulama ahli sunnah wal jamaah. Mana yang kata boleh tak boleh, mereka dah selesai dah untuk kita. Kita tak ada sakit kepala. Saja saya nak syarahkan bidah dalam konteks tu, baca tak susah. Nak ambil kefahaman tu, nak ambil cara disiplin tu kan. Saya pun masa saya tak pernah lagi secara khas baca bidah macam ni kan. Selalu duduk mengajar tauhid itu je. Dah sampai macam ni sebut bidah macam tu. Apa amalan yang kita dah buat lah ni, banyak orang tak kata bid'ah tu menunjukkan maksudnya memang bukan semua bid'ah. Umum macam mana faham mereka semua bid'ah ni sesat, tak ada nas. Oi, yang ni pun tak ada nas, yang ni pun tak ada nas. Yang memang ada nas kata Nabi pakai, dia tak mau pakai pula. Dia kata yang ni adat aja, kebudayaan. Kan dah nampak pelak. Dia boleh faham kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Hadis tu cerita masalah kahwin dengan pokok kurma. Pasal ada ketika Rasulullah bila duduk di Madinah tu, kali masa mula-mula awal pergi ke Madinah, Rasulullah tengok antara amalan penduduk Madinah ni, bila musim kurma berbunga tu, dia ambil bunga jantan tu dikahwinkan. Kahwin tu tau, dia ambil bunga jantan tu, dia bunga kan, ambil bunga, cepu bunga tu. Kita pun tak pandai tu, tapi dah memang dah jadi adat mereka. Dia tahu apa proses-proses perdemungan. Rasulullah kata tak usah buat benda tu. Kalau nak berbuah, dia berbuah lah. Tengok buah musim tu, buah kurang, pasal jadi pendemungan sepunya, bukan pendemungan kacuk. Tak bisa tengok. Oh, tu pasal saya masa saya ngaji sains dah jawab apa tau. Pendemungan kacuk tau. Dia setiap bunga daripada pokok ni, dia ada bunga jantan, dia ada sel jantan dan ada sel betina. Dia bunga ni sel jantan, stigma tu ada sel betina. Tak faham? Ya Allah. Kalau daripada bunga sendiri masuk ke stigma sendiri, itu pendemungan sendiri namanya. Dia sebaiknya stigma daripada dia terima daripada bunga daripada pokok lain. Itulah dia panggil pendemungan kacuk. Dan Allah Ta'ala jadikan apa vektor untuk membawa cepu bunga ni serangga, kelulut, lebah, serangga-serangga tu. Dia masuk tu, cepu bunga tu, dia ambil madu apa, bunga tu akan lekat kat badan dia, dia beli juga pokok lain. Itu pendemungan yang naturally made Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat. Itu yang kita buat macam mana? Ambil kepak bunga jantan tu, musim tu buah tak banyak, mengadu ke Rasulullah. Rasulullah kata lain kali buat balik. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nasib macam cerita tu je. Pandai pula dia kias. Dia pandai lah kias lah tu. Nabi kata antum a'lamu, ni dunia, ni dunia, ni dunia, ni dunia, ni dunia. Hai, pandai pula dia kategori dunia tak dunia ya. Apa maksud dunia tu? Bukan dunia macam mana dia mau faham juga. Masuk dunia tu apa? Antum a'lamu bid dunyakum. Masuk dunia tu irtibat adi, yang dah jadi kebiasaan buat macam ni, hasil dia macam ni. Antum a'lamu bi irtibat adi. Rasulullah bukan ajak irtibat adi, Rasulullah ajak irtibat akli. Benda tu irtibat akli ni apa? Tauhid. Tak. Kahwin dengan buat, tengok buah yang besar, la ilaha illallah, antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Allah begitu, Allah bagi semua, siram dengan air je, semua tu yusqa bima'in wahid, disiram dengan satu air aja, tak ada bubuh mineral apa-apa pun. Allah yang siapkan semua mineral tu. Wa nufaddilu ba'daha bi ba'din fil ukl, kami lebihkan
satu sama lain dengan rasa dia, cerita rasa dia lain-lain. Ni masam ni mana manggih lain, mana doyan lain, satu IOI lain, di 24 lain, kampung lain, lain dengan hanya satu air. Jadi yang tu Rasulullah kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lagi tahu urusan dunia kamu. Apa urusan dunia tu? Istilah urusan dunia tu apa? Irtibat adi, kahwinkan, ambil bunga ni, kahwinkan dengan pokok ni, buat. Nak menunjukkan kalau irtibat tu adi, walaupun tak ada pernah isyarat Rasulullah, antum a'lamu, jalan. Yang tu bukan nak cerita urusan dunia tak apa, handset urusan dunia tak apa, tak bid'ah. Bukan macam tu uraian dia. Dia mau urai macam tu lah. Bahkan adakah yang tu, bila kata yang tu urusan dunia, yang tu tak hukum bid'ah, untuk main poker lah. Untuk dengan handset tu, yang tu punya jadi punca jadi maksiat. Tak bid'ah tu, gila punya bid'ah tu. Bahkan silap bukan haram, haram jadah namanya. Oh, kasar sikit bahasa tu kan. Tak bid'ah ke tu? Tak haram ke tu? Boleh jadi benda haram itu. Apa panduan syarak apa? Mana-mana yang boleh bawa terjerumus kepada larangan Allah Ta'ala, haram. Tak ada hukum syarak tu. Padahal nak bid'ah tak bid'ah tu apa kayu ukur dia? Zaman Nabi tak ada handset tu, tak bid'ah. Oh, tak bid'ah. Nabi tak kata haram. Memang Nabi apa? Nisbah benda tu memang tak ada zaman Nabi, tapi apa yang hasil dengan benda tu? Itu yang kena tengok macam mana pakar-pakar ulama kita yang hurai benda tu. Bukan macam pahaman pendek yang sentot, yang tak warasnya huraian yang dihurai oleh mereka untuk memahamkan mana bid'ah tak bid'ah tu. Satu apa-apa pun mesti ulama ahli sunnah wal jamaah adalah dirujuk. Doa kunut yang memang dah disepakat oleh ulama dan sunnah ba'at kita dalam mazhab Syafi'i untuk dibaca setiap subuh dengan kawan yang istinbat. Ada orang doktor PhD, dia boleh kata apa? Kunut ni hadis dhaif. Kena buat macam tu. Astagfirullah. Kena buat macam tu kan dia. Tak payah sebut lah. Dah selesai. Ulama ahli sunnah wal jamaah dah selesai. Kau pakar hadis tu kan mana? Ni Imam Syafi'i. Sebut undang-undang. Sebut undang-undang. Zikir tak boleh sebut. Zikir Allah Allah. Syekh Junaid Rudari kata macam mana? Saya tak mau cakap banyak. Saya buat macam tu. Ada saya dah hurai pun kuliah saya yang lain tu kan. Kita buat macam tu je. Ulama, kalau kita nak cerita ahli sunnah wal jamaah tu, ulama ahli sunnah wal jamaah dah ada lah. Ada juga mufti-mufti yang pasti berdengar tu, dia kata ni sifat 20 ni falsafah Yunani. Ittifaq ahli sunnah wal jamaah, nas akli dan nakli, sifat 20 ni. Kau nak bahas apa ni? Wujud, kau nafi wujud Allah Ta'ala. Kidam, kau nafi kidam Allah Ta'ala. Apa falsafah Yunani ya? Itu saya cakap banyak. Saya pun suara tak pernah ada, saya jerit lagi lain. Kita buat yang tu. Pergi ziarah kubur pun tak boleh. Tu bid'ah, syirik, kuburiyun, sembah kubur. Pergi ziarah kubur bukan sembah kubur. Habis-habis kantai gambar dia pun pergi juga pergi ziarah kubur. Kantai. Saya tunjuk. Tadi dia kata dalam Islam tak ada logo-logo. Apa logo-logo capal? Tengok dia pun pakai kopiah ada logo. Kopiah dia ada logo. Baju dia pun ada logo. Bini dia beg pun ada logo. Kasut dia pun ada logo. Itu dah Islam. Dia punya media tu apa? As-sunnah tu. Yang tu pun ada logo. Alah. Negeri dia pasal mendengar pun ada logo.
Pertubuhan ni pun, pertubuhan apa-apa benda tu pun ada logo. Habis dalam Islam tak ada logo. Apa tak ada logo hari ni? Untuk dia kata tak boleh label pula. Alah, semua ada label lah. Semua ada nama lah. Dia kata apa labeling. Ada pula tak ada label, tak ada labeling. Semua ada label lah. Takut sangat kena label pasal apa? Buatlah perangai elok, barulah tak kena label. Dia label tak apa, Capaliun, Kuburiun. Kita label dia marah. Dia label kalau ikut Capaliun. Saya bangga kena Capaliun. Kenapa? Kasih dengan apa yang ada pada Nabi. Nabi pakai capal. Kita bubuh dia apa Wahabiyun, marah pula. Padahal sepatutnya dia berbangga lah kan. Dia ikut tokoh Muhammad bin Abdul Wahab. Kata Bimbas bubuh, Bimbas Baziyun. Ni golongan Ibnu Bizyun. Bizyun nama pun pelik kan. Bubuh yang nama tuan. Nak cerita apa ni? Label. Dia label kita label. Padahal dia tak bagi kita label. Dia pun melabel orang. Dia boleh label orang. Saya nak cerita apa ni? Pasal nak cerita siapa dia ulama ahli sunnah wal jamaah, nak nama bidah tak bidah ni yang memang tak ada panduan daripada Al-Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Tak ada tu bidah. Tak ada panduan tu baru bidah. Bukan ambil faham mudah-mudah. Nabi tak nak buat ni bidah. Nabi tak pernah buat bidah. Nabi tak pernah buat bidah. Zaman Nabi tak ada meja, tak ada kursi. Kalau contoh itu bidah. Kita ni urusan dunia. Saya sebut dalam urusan dunia. Apa maksud urusan dunia tu? Yang tu hadis tu urusan dunia. Engkau yang faham urusan dunia macam tu. Urusan dunia yang cerita dalam hadis tu, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Yang tu kisah dia tu. Kiasi dia tu bukan urusan dunia macam mana dia orang syarah. Kiasi dia tu mana yang irtibat adi. Yang ni nak masin, yang ni nak manis, yang ni apa, yang ni peram. Masa dia macam ni. Buat incubator ke apa ke, buat refrigerator ke. Ini apa? Yang ni benda-benda yang dibenarkan dalam syarak. Irtibat adi, nak buat general kursor elektrik apa-apa. Irtibat adi, proses dia macam ni. Tenaga kimia, tenaga kinetik menghasilkan tenaga elektrik kepada tenaga cahaya, tenaga apa. Ilmu-ilmu macam tu. Ilmu-ilmu kita ngaji, sains, fizik, kimia. Mana ada zaman Nabi? Duk ngaji nahwu, balaghah, mantik, usul fiqh, masalah hadis. Hadis pun zaman Nabi mana ada kumpul-kumpul hadis-hadis, hadis sahih tak sahih, istilah sahih dhaif. Tu pun mana ada zaman Nabi. Kalau benda tu irtibat, benda yang memang tak dapat tidak proses. Macam mana nisbah kahwin ke pokok, nisbah pengaturan nak kumpulkan Quran dalam satu mushaf. Itu irtibat adi, nak buat sabab musabab. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Mana ada istilah bid'ah macam tu. Nak tarawih ni nak rehat macam mana? Ada dengan tawaf, ada dengan selawat, ada dengan doa. Termasuk dalam antum a'lamu bi umuri dunyakum. Irtibat tu. Dia orang faham macam lain. Dia orang faham tak kena gaya. Besar tu nak mengaji bab tu. Nak faham tu. Seperti kata Syekh Ibrahim Al-Laqani. Jadi hadis yang tu dia nak tunjukkan kata kaedah memang tak boleh dikatakan bid'ah melainkan benda yang memang sesat baru panggil bid'ah. Zaman sekarang jaga sikit lah. Pasal ada benda yang tak sesat dah pun nama bid'ah dah. Itu masalah. Itu yang berkelahi tu. Sepatutnya di atas apa keputusan ulama ahli sunnah wal jamaah, benda yang memang ada petunjuk Nabi, ada keizinan, ada urusan tu panduan dia. Kalau tak secara khas pun secara amnya ada keizinan membenarkan perkara tu dibuat. Tak boleh panggil bid'ah tu. Zikir ramai-ramai bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Pasal uzkurullah, uzkuru jamak. Maksudnya perintah tu zikir ramai-ramai. Aqimus salah, aqimu suruhan tu jamak, penjemaah. Khitab ala jamaah.
Kata Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jawharah Tauhid, mengatakan bid'ah ia menyalahi Nabi dan sahabatnya. No, bila kata bid'ah, bukan saja menyalahi Nabi, menyalahi sahabat. Bukan nama bid'ah. Sikit lagi situ. Selalu dia orang dalil apa? Rasulullah pun nak isyarat kata bid'ah ni bukan saja yang Nabi tak tunjuk, bahkan Nabi sendiri nak menunjukkan kalau Nabi tak buat pun, tapi yang tu ada petunjuk Nabi, isyarat Nabi, ada kebenaran daripada Al-Quran dan sabdaan Nabi untuk benda tu dibuat. Yang tu bukan bid'ah, bahkan Rasulullah sendiri menganjurkan bid'ah tu dengan istilah bid'ah ni kan. Rasulullah kata apa? Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kamu berpeganglah dengan sunnah aku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin. Pegang sunnah aku tak apa. Betul? Memang kita faham dah tu. Macam mana demo pun tak faham itu. Lepas tu Rasulullah pegang dengan apa? Sunnah khulafa' ar-rasyidin. Apa maksud sunnah khulafa' ar-rasyidin? Khulafa' ar-rasyidin pun yang telah diijma' sepakati, itulah 4 orang tu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum. Rasulullah kata apa? Berpeganglah sunnah mereka. Apa maksud sunnah mereka? Rasulullah tak buat. Rasulullah tak buat. Tadi sunnati yang Rasulullah buat. Sunnah alaikum bi sunnati, sunnah khulafa' ar-rasyidin. Oh, sunnah khulafa' ar-rasyidin buat ada sunnah ya. Rasulullah mengiktiraf kataan tu. Dia yang menyebut kataan tu. Apa maksudnya? Khulafa' ar-rasyidin pun ada istilah sunnah. Rasulullah sebut kataan tu. Apa dia? Apa benda yang Rasulullah tak pernah buat tapi dibuat oleh khulafa' ar-rasyidin. Pegang kuat, addu 'alaiha bin nawajis. Nak menunjukkan apa? Ada benda yang Rasulullah tak buat tapi dibuat oleh khulafa' ar-rasyidin atas sepakat 4 orang. Ada lagi tak? Ada lagi. Yang mesti atas namanya tepat mengikut apa yang panduan ijma' qiyas yang ada disiplin bab tauhid dia, fiqh dia, tasawuf dia, macam mana ada dalam Quran hadis dengan ijma' qiyas. Ni garis panduan dia. Apa dia ni? Yang tu yang umum kata Rasulullah khulafa' ar-rasyidin. Walaupun disepakati itu 4 orang, tapi umum khulafa' ar-rasyidin tu ramai lagi. Ramai lagi tu macam mana nak tahu? Mesti patuh SOP. Macam mana panduan yang diberi mereka ni adalah ulama-ulama yang betul-betul tepat, faham, bererti cara istinbat. Antaranya ijma' qiyas. Apa yang mereka buat tak ada dibangkang langsung. Sayyidina Umar golongan murtad. Rasulullah tak pernah bunuh orang yang tak ada kes pun. Orang tak bayar zakat, manik zakat kan, dia tak mau bayar zakat. Bahkan kata dia, masa Rasulullah ada bawa bayar zakat, Rasulullah tak ada, tak payah bayar zakat. Pening nak selesai ni. Sayyidina Abu Bakar apa dia? Dengan ijtihad dia, kata dia apa? Perang wajib bunuh, manik zakat. Sahabat lain tak berani, mula-mula tak pernah berlaku benda ni. Betul sepakat, tak ada seorang pun kelahi dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia kata laqad syarahallahu sadrak ya Abu Bakar, ya Abu Quhafa. Allah Taala telah lapangkan dada kamu wahai Abu Quhafa. Bila amati semua balik tengok macam mana? Memang betul. Maksud apa? Yang ni benda syai' maklum fid din bidurah. Tu yang keluar kat kita formula ulama bagi. Kalau syai' maklum fid din bidurah macam mana? Oi, bangkang syai' fid din bidurah. Rukun Islam tu. Kau kata tak wajib zakat, zaman Rasulullah hanya wajib. Bila Rasulullah dah wafat tak wajib. Kau dah engkar hukum zakat. Dia benda yang syai' maklum fid din bidurah. Murtad, bunuh. Tak taubat, bunuh. Perang. Bid'ah itu dah sunnah khulafa' ar-rasyidin. Sunnah khulafa' ar-rasyidin. Buat madrasah, buat tahfiz, hafal Quran, macam-macam. Selawat ramai-ramai. Baca doa. Macam-macam. Buat masjid besar-besar, buat menaga, buat kubah. Lantik, bagi jawatan-jawatan khas orang yang bertugas masjid, Bilal, Siap. Macam mana? Itu termasuk dalam sunnah. Termasuk dalam irtibat, pengurusan, manajemen kan? Ulama kita yang ahli sunnah wal jamaah ni, bila dia hurai kita tengok sejuk hati dengar, best saja, sedap kita dengar, tepat je. Padahal ulama buat macam ni ya. Padahal ulama buat macam ni ya. Kalau nak kira bid'ah, pakai tutup muka bid'ah, besarnya bid'ah lah. Tak
Semayang pun tutup muka. Makruh tutup muka semayang. Perempuan pun makruh tutup muka semayang. Apa tak lagi pun jantan. Apa jadah pun tutup muka semayang. Dah lah jarak 1 meter. Tutup muka lagi. Wah. Bukan bidah gila macam tu. Jarak tu pun dah bidah dah. Pandai pula dia kata ni ada darurat. Pandai pula dia pandai buat hukum macam tu. Saja ke sana sikit. Pasal tak reti bila dia keluar hukum macam tu yang masalah tu. Dia orang pula public figures kan. Tempat masyarakat akan berkiblatkan mereka untuk ambil pandangan dan pendapat. Tapi cerita pendapat sewil. Itu masalah kita lah. Hadanallahu ila siratal mustaqim. Mudah-mudahan usaha kerdil kita ni baca kitab bagi penjelasan macam ni. Kita pun orang lekeh beleh je, tak ada apa pun. Mudah-mudahan dapat sedikit pencerahan tu, bagi faham betul-betul perjalanan yang sepatutnya nak ambil. Siapa dia ulama ahli sunnah wal jamaah ni? Kita pun dah diberi rumusan siap-siap. Ambil ialah jangan degil, jangan ketegak, tunjuk kita terror konon, tak nak ikut para ulama, jangan buat pasal itulah. Kelas saya ngaji dulu tunggu sebut benda apa? Ambil kitab Jawi ni, bagi dia nah baca. Aku nak dengar hang tak mau pakai sangat ulama-ulama kan. Pakai Quran hadis, pakai Quran hadis. Bagi tu suruh dia baca. Standby dengan kali kitab Jawi dalam beg. Besi-besi ingat bagi kitab Jawi tu baca. Dia tak boleh baca katok sekali. Nak sembang Quran hadis Jawi tak boleh baca. Itu lah kaedah kelahi dah. Bahasa ibunda sendiri tak erti. Apa? Jawa apa? Jawa lah. Jepun dengan Korea sampai tak boleh baca Jawi. Jawi tak? Tak masuk Jawi lagi. Allah. Kita main lawak-lawak gitulah. Sampai-sampai sikit. Body ceria sikit. Tegang sangat. Baca baru sikit lah. Situ dulu. Pasal dia cerita tu tak susah. Panduan tu Syekh Ibrahim Al-Laqani sebut dalam Jaharah tu, dalam kepala kita je Syekh tu, fa kullu khairin bi ibtida'i man salaf wa kullu syarrin bi ibtida'i man khalaf. Nak faham salah khalaf apa tu, ikut mana baik tak baik. Baca tu tak susah mana. InsyaAllah sama lagi lah. Pasal nak bagi faham besar tu, macam mana nak faham bid'ah tu sekali lalu, dan kaedah kita zaman ni. Jangan rujuk mentah-mentah bodoh macam mana demo duk ajar tu. Demo kadang-kadang apa Nabi tak buat tu bid'ah. Ada pula sagi kecuali. Macam ni, nak bid'ah tak bid'ah ni, dah bid'ah tu sesat. Pergi tengok apa ulama ahli sunnah wal jamaah dah bagi garis panduan, baik tauhid dia, fiqh dia, tasawuf dia. Kau cakap sebarang sagi takut tergelincir. Tengok apa yang mereka dah bagi panduan. Mana yang tak ikut panduan ulama ni, barulah kau nak buat bid'ah. Baru bid'ah. Kalau tidak jangan duk pasal buat bid'ah-bid'ah ke orang. Tak silap nanti kau ada bid'ah-bid'ah yang sesat tu engkau bukan orang lain. Situ dulu. Sambung nanti fa kullu khairin fittiba'i man salaf. Soal mana? Benda yang tak sesat tak boleh sebut bid'ah. Ni jadi fitnah. Benda yang tak sesat bila disebut bid'ah, masalah. Jual arak di mengata tempat, bid'ah. Kenapa tak sebut bid'ah? Elan kasbek besar-besar, bid'ah. Kongsi fajai, selamat tahun baru Cina, belakang ni kasbek, bid'ah. Tak biasa pun puak tu sebut bid'ah. Saya tak biasa dengar. Joget-joget, menari-menari tu tak biasa dengar pun dia orang nak wawarkan bid'ah. Tuan-tuan tahu apa siapa? Nanti periuk nasi mereka tak berasap. Pasal mereka ni orang-orang kerajaan, pegawai kerajaan. Sagi dia kutuk-kutuk dasar kerajaan lagi, macam mana? Masalah pula habis, tak baru hilang jawatan, tak dilantik sebagai pegawai kerajaan. Macam mana? Tak berasap ni mau satu dia tak berani kutuk. Sultan baca Yasin tak berani pula kata bid'ah. Kenapa? Sultan dia pun baca Yasin. Sultan dia pun buat doa awal tahun, akhir tahun.
Sultan dia pun sambut hari jadi. Tak ada pula dia kata bid'ah. Sedangkan sambut maulid dia kata bid'ah. Pasal apa tu? Jadi tak ikhlas dia mana? Munafik. Kalau nak kata bid'ah, bubur bid'ah semua. Bersedih aku pun tak boleh. Bid'ah. Bersedih Nabi pun tak boleh sambut. Tambah bersedih aku, apa yang ada pada aku? Baru betul, baru gentleman. Yang ni bersedih Nabi bid'ah. Bersedih aku tak hantar kek ke? Saya tunggu lagi, tak ada orang hantar kek lagi ni. La ilaha illallah. Itu kata munafik. Faham apa macam tu? Kacau sikit lah bahasa munafik tu kan. Jadi peraturan dia mana tak panggil sesat, tak boleh panggil bid'ah. Jadi membid'ahkan benda yang tak sesat, balah masyarakat duduk pecah tu. Duduk pecah tu. Lain. Sultan dengan apa dah? Dengan raja muda. Isteri-isteri dia pun tak tunduk. Ya. Buat gambar besar-besar tak bid'ah gitu. Itu bagi dia menjawab, saya tak boleh jawab tu. Marah dia mana ni. Lagipun gambar pula gambar sultan dengan isteri sultan kan. Satu negeri tu besar-besar dia pun. Tak ada mufti kata bid'ah apa pun. Dia kena tanya mufti dia tu kan. Berani ni mak. Betul oh, bagi dia lah cawak senang. Ada berani ni mak nak komplain aja. Tak berasap nama esok, tak sambung kontrak esok, baru tahu. Ya, betul je pada. Jadi kalau ikut bid'ah macam mana? Kalau ulama yang rabbani betul-betul macam mana? Dia akan berani sebut perkataan yang raja yang zalim macam mana pun dia akan sebut apa? Kalimatul haq amama sultanil jair. Walaupun sultan zalim, aku lepas jawatan pun tak apa. Aku bukan lapar jawatan. Tapi tengok gaya macam nak jawatan. Siapa? Dengan jawatan tu dia boleh cakap, ada pengaruh, orang suka kat dia. Kalau tak ada jawatan, esok orang boleh belakang dia. Alaf soda lah, syaitan pun tak suka dengan kau. Kan dah jatuh martabat dia kan. Jadi dia kena jaga. Alah, saya punya misal tu kasar lah sikit, perempuan anjing tu. Bukan saya punya misal tu, Quran punya misal tu. Kama salil kalb. Alhamdulillah. Itu ulama-ulama kita tak nak duduk tempat tu. Mereka isi borang isi tempat tu. Bergebut-gebut melobi untuk duduk tempat tu. Macam mana duduk melobi YB ahli parlimen kan. Macam mana? Ni kita duduk kipas tu. Cik Allah sedap lah bahasa dia. Ngimpas ni berapa calon ni nak ambil ni gerik ni meninggal kan. Macam mana? Bunyi kata ada 13 nama. 13 nama weh. Tempat pula memang menang selesanya kan. Dulu pun tak pernah kalah punya area Hulu Perak ni. Jangan berangat lah parti pembangkang tu nak ambil kan. Tambah dia pergi tak usik langsung lah kan. Ngipah ni nak naik atas ni siapa? Mahal tu tempat tu. Pengaruh besar. Silsilah Exco tu naik tu. Silsilah MB tu. Kena gayanya silsilah MB tu. Siapa tak nak berebut. Dia orang ambil jawatan tu macam tu. Nipah. Balak lagi. Dia tak tahu bala tu dia tu. Nyambil lah sikit awak-awak situ kan. Wallahualam. Hadanallah ila siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa bidada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك